Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama saya kembali iaitu Cikgu Daing dalam video PDP saya Bahasa Melayu Bahasa Kita. Jadi pada kali ini pelajaran kita bertajuk Surat Rasmi bahagian 1 yang akan menerangkan tentang konsep. Jadi terlebih dahulu jangan lupa untuk subscribe YouTube saya iaitu Cikgu Daing. Seterusnya kita akan pergi pada konsep surat rasmi. Apakah yang dikatakan konsep surat rasmi? Surat rasmi digunakan untuk urusan rasmi organisasi dan jabatan ataupun peribadi. Apakah yang dimaksudkan dengan surat rasmi jabatan atau organisasi? Penulis dianggap sebagai wakil kepada jabatan atau organisasi tempat dia berkhidmat. Manakala surat rasmi peribadi digunakan untuk tujuan peribadi seperti memohon pekerjaan, beasiswa, pinjaman, dana, sumbangan, rayuan dan sebagainya. Baiklah, kita akan pergi kepada yang pertama iaitu definisi surat rasmi. Asmah Haji Omar mendefinisikan surat rasmi sebagai surat yang ditulis untuk urusan rasmi, iaitu urusan yang berhubung dengan pejabat, misalnya kerajaan, badan berkanun, syarikat perniagaan, institusi pengajian, serta urusan persekolahan dan lain-lain lagi. Kita akan beralih kepada jenis-jenis surat rasmi. Terlalu banyak di Malaysia jenis-jenis surat rasmi bergantung kepada kegunaannya. Jadi di sini disenaraikan jenis-jenis surat rasmi yang terdapat di Malaysia. Kita ada surat rasmi permohonan, kita ada surat rasmi rayuan, kita ada surat rasmi bantahan, kita ada surat rasmi pemakluman, surat rasmi arahan, surat rasmi ucapan, surat rasmi penghargaan, surat rasmi tawaran, surat rasmi perakuan, surat rasmi jemputan, surat rasmi cadangan, surat rasmi pesanan, surat rasmi perjanjian, surat rasmi pekeliling, surat rasmi pelantikan, surat rasmi pengesahan dan lain-lain lagi. Jadi sebelum kita beralih kepada cara menulis surat rasmi, terlebih dahulu perlu difahami prosedur dalam menulis surat rasmi. Yang pertama, perlu tahu apakah tujuan surat rasmi ditulis. Kemudian perlu difikirkan siapakah penerima surat rasmi tersebut. Yang terakhir, kita bolehlah merangka surat rasmi yang dikehendaki. Dalam surat rasmi ataupun dalam menulis surat rasmi, ada beberapa prinsip yang perlu diikut, iaitu 4C 1B. Jadi dalam bahasa Melayunya, kita ada prinsip betul, kita ada prinsip jelas, kita ada prinsip ringkas dan padat, kita ada prinsip lengkap dan juga kita ada prinsip yang seterusnya iaitu sopan. Sopan di sini bermaksud dari segi penggunaan bahasa Melayu Malaysia yang sopan. Baiklah, format bagi surat rasmi pastinya berbeza dengan surat biasa. Surat rasmi ada format ataupun kandungan khusus yang telah ditetapkan. Jadi dalam bahagian ini, bahagian 1 ini, yang perlu ditekankan ialah format dalam surat rasmi. Apakah bahagian-bahagian yang wajib ada dalam surat rasmi? Jadi seterusnya akan ditunjukkan format dalam surat rasmi perlu ada kepala surat, nama dan alamat penerima, rujukan dan tarikh, sapaan dan rujukan hormat, tajuk surat, pembukaan surat, isi surat, penutup surat, kata penutup, slogan, juga rujukan diri pengirim, tanda tangan dan nama serta jawatan pengirim atau penulis, BP bagi pihak, SK salinan kepada, singkatan pendraft, penaip dan juga nombor fail. Inilah yang perlu ditekankan oleh pelajar untuk bahagian ini iaitu format dalam menulis surat rasmi. Kesemua bahagian ini perlu dihafal kerana apabila pelajar ingin menulis surat rasmi, perlulah mengikut format yang telah ditetapkan. Format ini merujuk kepada format telah pun dikeluarkan oleh Dewan Bahasa
dan pustaka. Jadi jangan lupa untuk menonton video yang seterusnya surat rasmi, iaitu cara penulisan. Jadi itu saja. Terima kasih dan jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.